Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kami kepada Ilahi dengan limpah kurnianya. Majalah Bosses kami dapat dihasilkan buat pertama kalinya. Terima kasih kami ucapkan kerana telah memberi kami peluang untuk mencuitkan sepatah dua kata bersesuaian dengan tajuk kami, mencipta peluang kerjaya graduan pasca COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga dua orang ahli kumpulan saya. Saya selaku penulis Nur Izzati binti Jumangin serta Nur Aina binti Jamaluddin selaku editor dan juga Muhammad Afizi Azwan bin Azman selaku penyunting. Untuk menerbitkan majalah yang berkualiti dari segi kandungan dan juga penampilan, sikap kebijaksanaan, kerjasama dan juga kreativiti sangat diperlukan. Di sini juga kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Dr. Amalina binti Ibrahim atas nasihat dan juga bimbingan yang telah diberikan sepanjang proses pembikinan majalah ini. Tujuan majalah ini dihasilkan adalah untuk memaparkan kepada para pembaca dan juga rakyat di luar sana, masih adakah peluang kerjaya graduan ketika pasca COVID-19 ini? Dan ia juga bertujuan untuk membuka mata para pembaca dan juga rakyat di luar sana tentang masalah yang dihadapi oleh para graduan masa kini. Okey, seterusnya kita masuk ke bahagian pengenalan. Apa itu graduan? Okey, graduan berasal pada bahasa Inggeris iaitu graduan. Ia juga berasal pada bahasa Latin, graduandos. Di Malaysia ia dikenali sebagai graduates. Jadi tempoh seseorang menjadi graduan adalah singkat, iaitu beberapa bulan antara selepas selesai peperiksaan akhir sehingga ketika mengambil ijazah semasa convocation. Seperti yang kita maklum, Malaysia sekarang berada di pasca pandemik yang di mana telah menjejaskan banyak sektor, terutama sekali sektor pekerjaan. Dan hal ini akan memberi tekanan yang sangat besarlah dan juga beban kepada para graduan untuk mencari pekerjaan pada pasca pandemik COVID-19 ini. Pada tahun 2020, sebanyak 75,000 graduan yang masih mencari kerja dan tidak termasuk 45,000 graduan pada tahun 2019 yang masih lagi berjuang mencari pekerjaan di pasca pandemik ini. Bagaimanapun, pihak kerajaan tidak dapat menjamin kestabilan mana-mana pihak, terutama pihak graduan itu sendiri yang baru ingin membina tapak dalam dunia pekerjaan. Para graduan juga menerima tamparan norma baru yang sangat hebat apabila kadar pengambilan pekerjaan yang dilakukan saban hari semakin terhad. Malah dengan Perintah Kawalan Pergerakan Penguatkuasaan PKP pada Mac 2020 sehingga sekarang, ia mengehadkan pergerakan graduan untuk menghadirkan diri untuk temuduga pekerjaan. Selain itu, kadar persaingan untuk memperoleh pekerjaan adalah sangat tinggi. Para graduan perlu bersaing untuk memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Bagi graduan yang mempunyai kemahiran dan juga kompetensi, mempunyai satu kelebihan untuk keboleh pasaran pekerjaan. Dan secara jelasnya, mereka perlu bersedia untuk menghadapi cabaran ini dan menggunakan kreativiti bagi menjalankan perniagaan atas talian ataupun pekerjaan samping. Okey, seterusnya, apa itu kerjaya? Okey, kalau disebut tentang kerjaya ni, pelbagai persepsi dan juga pandangan yang pastinya terbayang dalam minda setiap orang. Okey, perkataan kerjaya dalam kamus edisi keempat mendefinisikan bahawa kerjaya ialah perjalanan ataupun kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan kehidupan. Dan ia juga boleh dimaksudkan sebagai profession ataupun pekerjaan yang dipilih sebagai cara untuk mencari nafkah. Okey, ini bermakna profession atau pekerjaan yang ingin disandang haruslah hadir dengan pengetahuan dan juga kemahiran yang berkaitan dengan sesuatu profession. Dan sudah pastilah pengetahuan dan juga kemahiran perlu dibuktikan dengan pengiktirafan dan juga sijil-sijil yang tertentu yang telah disahkan. Terdapat 3 komponen yang perlu dikenal pasti untuk membantu individu mendapat kerjaya. Okey, yang pertama, kenal pasti potensi diri. Kita kena kenal pasti minat dan kehendak kerjaya yang individu tersebut ingin di masa hadapan. Okey, yang kedua, penetapan matlamat. Individu perlu membina matlamat dalam diri sendiri dan membuat carian maklumat berkaitan kerjaya yang ingin diceburi. Yang ketiga, yang terakhir, motivasi diri. Setiap individu perlu memberi motivasi terhadap diri sendiri dan yakin supaya kerja yang kita ingin capai dapat dihasilkan dengan baik. Perbezaan antara kerja dan juga kerjaya. Terdapat 4 perbezaan. Yang pertama, kebaikan kerja membosankan. Kerja akan jadi bosan dan juga mengantuk, tapi kerjaya akan membuatkan anda rasa bahagia dan juga seronok sehingga pekerjaan yang anda lakukan akan terhasil dengan sempurna. Yang kedua, untuk jangka masa yang panjang. Sekiranya anda merancang untuk bekerja dalam tempoh masa yang singkat ataupun pendek, mungkin motivasi untuk anda menghasilkan kerja yang bagus agak sukar untuk diperolehi. Tetapi sekiranya anda merancang untuk bekerja untuk tempoh masa yang lama, ia akan menjadi lebih baik kerana kita sudah selesa dengan kerja yang kita lakukan. Yang ketiga, menambah pengalaman. Okay, orang yang mementingkan kerjaya tidak akan menghiraukan tentang wang. Sebaliknya, mereka mementingkan pengalaman yang mereka berdapati daripada orang-orang yang berpengalaman. Yang keempat, tingkatkan prestasi diri. Apabila anda berada dalam situasi yang anda tidak sukai, anda akan banyak meluangkan masa dengan mencari peluang untuk menukar kerja baru. Tetapi jika anda berada dalam satu organisasi yang anda suka, anda akan menghabiskan masa untuk membangunkan potensi diri. Secara keseluruhannya, anda perlu faham dan meneliti minat anda sendiri, kemampuan anda sendiri untuk berjaya dalam bidang kerjaya nanti. Tanpa melengahkan masa, kita lihat 6 cara memilih kerjaya.
Yang pertama, penilaian cara kendiri bekerja. Bagaimana cara kita bekerja dalam sesebuah pasukan. Yang kedua, kenal pasti bakat diri. Sama ada kita nak bekerja, kita kenal sama ada bidang yang kita kerja tu adalah minat kita ataupun tidak. Yang ketiga, menilai keperluan sifat sosial anda. Jadi bagaimana diri kita untuk berhadapan dengan orang ramai. Jika kita malu, sepatutnya kita mencari kerja yang tidak berjumpa dengan orang luar. Okey, seterusnya kita lihat lagi yang keempat, gunakan alat bantuan penilaian kendiri. Jadi yang seterusnya, yang kelima dalam tip mencari kerjaya, iaitu memilih kerjaya, kita lihat iaitu menghadiri expo kerjaya. Dan yang keenam, bersabar. Setelah kita berusaha, kita ikhtiar, kita tawakal dan kita bersabar seterusnya, insya-Allah akan ada kerja untuk kita, sama ada cepat ataupun lambat. Okey, sekadar renungan bersama bekerja untuk ibadah dalam ayat Quran surah Al-Qasas ayat 28. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Okey, jadi seterusnya persiapan mahasiswa sebelum mencipta kerjaya. Setiap seseorang mempunyai matlamat dalam bidang kerjaya. Walaupun kerjaya dalam bidang idaman dengan gaji yang besar menjadi impian ramai graduan, namun para graduan haruslah bersifat realistik. Amat sukar untuk mendapat kerja idaman pada gaji besar pada tahun pertama anda mencari kerja. Yang pertama, menguasai persediaan teknikal temuduga, iaitu semasa, selepas dan sebelum. Seterusnya ialah penguasaan ilmu bahasa kedua, iaitu persiapan kedua yang harus dilakukan oleh para graduan adalah memperbaiki kebolehan berbahasa Inggeris dan menajamkan kemahiran bercakap. Dan seterusnya yang ketiga ialah tanamkan pendirian diri sebagai pekerja. Sekali ialah persediaan mental menghadapi alam kerja. Persediaan keempat atau persediaan terakhir yang seharusnya dilakukan oleh para graduan adalah persediaan mental. Mental dan emosi yang tidak bersedia untuk bekerja hanya akan mengundang masalah ketika bekerja, seperti sentiasa merungut, tidak suka dengan kerja dan sentiasa mudah kalah dengan cabaran ketika bekerja. Seterusnya adalah pengisian yang terakhir di dalam majalah kami, iaitu 7 ciri pekerja terbaik. Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan dari segi apa? Kecerdasan dari segi kita merancang, kita menganjur, kita menyelesaikan tugasan yang telah diberikan oleh majikan. Yang kedua adalah integriti. Integriti ni adalah kejujuran. Kejujuran terhadap kawan sekerja, kejujuran terhadap majikan, kejujuran terhadap klien ataupun kita punya customer. Okey, sebab kejujuran ni adalah perkara yang sangat penting apabila menjadi seorang pekerja yang baik. Okey, kita jujur dalam melaksanakan pekerjaan, iaitu kita jujur dari segi membuat sesuatu tugasan, ataupun kita memberikan nilai-nilai murni yang sangat baik di dalam sesuatu pekerjaan ataupun bersama kawan-kawan. Dan seterusnya, yang ketiga adalah keupayaan kita menjadi pemimpin. Keupayaan ataupun kebolehan kita menjadi seorang pemimpin dalam melaksanakan tanggungjawab, sebenarnya kepimpinan ini sangat penting dalam diri seorang pekerja, supaya bila kita mendapat satu tugasan, kita tidak membuat dalam keadaan yang tidak baik ataupun mengambil acuh tak acuh, seperti itu. Okey. Dan seterusnya adalah yang keempat, iaitu mudah mesra. Mudah mesra ni mungkin menjadi satu kelebihan kepada orang yang sangat suka bercakap, suka bergaul, dan dari boleh dikatakan seperti extrovert. Okey. Dan menjadi satu kekurangan bagi orang yang introvert. Introvert ni macam hanya bergaul kepada certain orang, kita hanya bergaul dengan orang-orang yang kita kenal, mungkin menjadi suatu kelemahan. Jadinya ini menjadi satu pekerja yang terbaik ataupun kawan sekerja yang baik. Mungkin mudah mesra ini adalah sangat-sangat penting untuk kita. Okey, seterusnya apabila kita mendapat satu tugasan, contoh apabila kita mudah mesra, kita mudah untuk memberikan sesuatu idea ataupun pandangan, dan tugasan itu akan dan suatu kumpulan itu akan menjadi seperti keluarga, sebab kita dah kenal each other. Kita dah kenal, kita ramah, kita pun banyak cakap dan orang pun rasa suka. Seterusnya adalah kecekapan. Kecekapan ni adalah sangat penting ataupun orang kata paling penting apabila kita nak masuk kerja, kerana kecekapan ni adalah benda
benda yang paling dilihat oleh majikan. Kita sangat mendalami bidang yang kita memang nak ambil sebagai kerja diri. Sebab majikan tu sendiri dia akan lebih mudah dan lebih rasa selesa memberi satu pekerjaan itu ataupun satu tugasan dan tanggungjawab kepada pekerja dia. Okey, dan seterusnya adalah motivasi diri. Motivasi diri ini adalah tentang diri kita, dalaman kita, kekuatan dalaman kita. Kerana orang-orang yang mempunyai kerjaya, yang telah bina kerjaya selama 10 tahun, 11 tahun, 30 tahun, itu dah menjadi passion kepada dia dalam sesuatu pekerjaan. Bermaksud dalaman dia sangat kuat dan dia sangat sabar dalam mengharungi setiap masalah, rintangan, segalanya lah. Sebab itu dia boleh mencipta kerjaya sehingga 30 tahun lamanya. Okey. Dan yang terakhir adalah keberanian. Keberanian ini sangat-sangat penting untuk setiap pekerja, kerana kita sudah bersedia untuk menyelesaikan satu tugasan yang telah diberikan. Okey, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, risiko-risiko yang bakal hadir di hadapan kita. Okey, dan kita dapat menyelesaikan tugasan itu dengan sebaiknya. Sebab itu keberanian dalam diri kita sangat-sangat penting apabila kita mula bekerja. Seterusnya adalah rujukan, dan ini sebagai back cover lah untuk majalah The Bosses. Poin-poin iaitu dari segi masalah ataupun untuk kita nak buat The Bosses ni, okey, iaitu majalah. Yang pertama adalah untuk memikirkan idea idea dan tajuk yang berkait rapat dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh Dr. Amalina. Okey, so yang kedua pula adalah bagaimana kami untuk menyusun waktu untuk membuat minit mesyuarat, kerana jelah masing-masing ada tugasan dan komitmen masing-masing untuk dari segi pekerjaan. Okey, dan seterusnya pula adalah memikirkan konsep majalah tu sendiri supaya menarik dan bersesuaian dengan mata pembaca. Okey, dan seterusnya pula adalah merangka pengisian pula majalah tersebut. Okey, perlulah lengkap dan padat. Dan akhir sekali adalah video permulaan, intro majalah tu sendiri. Kami perlu merangkalah step to another step. Okey, bagaimana untuk menjadi sesuatu video. Di antara beberapa solution problem dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama, menyelesaikan masalah dengan merujuk kepada pensyarah dan merujuk contoh-contoh bahan yang diberikan untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Yang kedua, menyusun dan memberikan waktu untuk merancang dan membina tugasan agar dapat dilaksanakan mengikut masa ditetapkan, serta menyelesaikan segala permasalahan dengan berbincang agihan tugasan bersama rakan kumpulan agar tugasan yang diberikan dilaksanakan mengikut waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, merujuk contoh-contoh bahan dan artikel serta berbincang bagi melaksanakan tugasan agar mengikut konsep yang ditetapkan. Dan juga memberi pelbagai sumber rujukan untuk jadikan gambaran serta lakaran bagi menyumbang idea bagi memudahkan projek majalah siap dengan jayanya. Okey, yang keempat, belajar membina sebuah video untuk dihasilkan mengikut kriteria yang dikehendaki bersama dengan majalah yang dihasilkan. Dan akhir sekali, menganalisis serta mencari rujukan isi untuk dimaknai agar pengisian majalah berguna di masa hadapan. Secara keseluruhannya, pengajaran yang kami dapat sepanjang proses pengasilan majalah ini, yang pertama, sekiranya kita ada masalah ataupun arahan yang kurang difahami, kita terus merujuk kepada pensyarah supaya kerja yang akan dilakukan menjadi mudah. Yang kedua, sikap kerjasama dan juga saling membantu antara ahli kumpulan sangat penting supaya tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, dapat mengetahui tahap kreativiti masing-masing, tidak kisah dah daripada segi pengeditan ataupun penulisan. Yang keempat, melalui majalah ini, ia bertujuan untuk memberi inspirasi bukan sahaja terhadap kami ahli kumpulan, tapi juga kepada para pembaca yang di luar sana. Thank you.